Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Tasha binti Rosli, nombor matrik A164994. Hari ini saya akan membentangkan pemikiran golongan etis dalam masalah kewujudan Allah. Maksud atheism menurut Oxford Dictionary adalah ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Perkataan atheism berasal daripada bahasa Greek, iaitu athos, yang bermaksud tanpa, dan theos, Tuhan-Tuhan. Maksud atheist dalam bahasa Arab ialah al-ilhad, yang bermaksud menyimpang daripada pandangan yang lurus. Al-ilhad dari segi istilah ialah sebuah mazhab falsafah yang di mana mereka menafikan kewujudan mereka berdiri di atas fahaman nihilism yang menafikan kewujudan Tuhan dan menafikan kewujudan Allah sebagai Maha Pencipta. Mereka juga menafikan bahawa suatu ciptaan itu wujud tanpa pencipta. Kesimpulannya, maksud atheism ini adalah satu fahaman yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, dan mereka tidak mempercayai bahawa Tuhan yang mencipta alam ini daripada tiada kepada ada. Seterusnya, menurut pandangan Islam, Al-Ghazali telah menulis dalam kitabnya yang bertajuk Al-Munqidh min Ad-Dhalal, yang menggelar pengikut atheism sebagai golongan ad-dahriyun, yang mana mereka ini golongan falsafah yang mengingkari Tuhan yang telah mencipta dan mengatur alam dan menentang keberadaannya. Mereka yakin bahawa alam ini tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan, dan mereka yakin bahawa haiwan itu berasal daripada air mani dan air mani itu berasal daripada haiwan. Mereka juga Al-Ghazali juga menggelar golongan ini sebagai golongan yang tidak mengenal Tuhan. Seterusnya, Al-Khawarizmi juga telah menulis dalam kitabnya yang bertajuk Mafatih An-Ulum, yang mengatakan bahawa golongan ad-dahriyun ini sebagai golongan yang percaya kepada keabadian mangsa. Seterusnya, Dr. Yusuf Al-Qardawi telah menulis di dalam Al-Fiqh Al-Awliyat yang mengkritik bahawa fahaman atheism ini adalah golongan yang tidak mempercayai konsep ketuhanan, kenabian dan menolak pembalasan hari kiamat. Mereka ini adalah sama dengan yang telah difirmankan oleh mereka ini adalah golongan yang sama yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 29, maksudnya, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Kesimpulannya, golongan dahriyun ini ataupun golongan etis ini hanyalah mencintai keduniaan sahaja kerana mereka mempercayai golongan dahriyun ini ataupun golongan etis ini hanyalah mencintai keduniaan sahaja kerana mereka mempercayai di akhirat kelak tiada hari pembalasan. Oleh yang demikian, masa mereka hanya terbuang begitu sahaja kerana mereka mengatakan kehidupan di dunia ini hanyalah tertakluk kepada masa, dan mereka percayai bahawa manusia itu tidak dimatikan oleh Allah dan kehidupan dan kematian itu tidak ditentukan oleh Allah. Sekian, terima kasih. Nurul Ashikin binti Zulfikri, nombor matriks A165287. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan syarah hujah Asy'ari dalam menentang golongan etis berkaitan masalah kewujudan Allah berdasarkan kitab Al-Lumah. Seperti mana yang kita tahu, golongan etis ini adalah antara golongan mulhid yang tidak yakin wujudnya pencipta, iaitu Allah. Tapi kita sebagai umat Islam perlu meyakinkan dan membuktikan kepada golongan etis bahawa wujudnya pencipta di muka bumi ini. Dan setiap yang tercipta adalah daripada Sang Pencipta, bukannya daripada perbuatan manusia semata-mata. Antara bukti setiap ciptaan ada pencipta adalah penciptaan air mani. Buktinya ialah penciptaan manusia yang sempurna bermula daripada air mani, segumpal darah beku, seketul daging, dan seterusnya daging, tulang dan darah. Seperti mana yang kita tahu, setiap proses kejadian yang berlaku tidak berubah dan berlainan di antara setiap manusia.
Ia adalah tetap sama prosesnya daripada suatu keadaan kepada keadaan lain dengan kehendak manusia. Kita boleh lihat setiap manusia yang sempurna fizikal dan mental, tetapi tidak mampu untuk mencipta dirinya sendiri dengan kesempurnaan pendengaran dan penglihatan, malah anggota badannya sendiri. Jelaslah bahawa di sini setiap manusia tidak mampu untuk mencipta dirinya sendiri kerana ia berada dalam keadaan lemah dan tidak sempurna. Kita lihat keadaan manusia daripada bayi, meningkat remaja dan seterusnya menjadi dewasa dan sehingga tua. Kita sendiri tahu bahawa perubahan manusia daripada muda ke tua bukanlah daripada perubahan manusia itu sendiri. Perubahan ini tidak akan berubah dengan kehendaknya sendiri dan ia pasti ada yang mengubahnya. Walaupun manusia itu telah bersungguh-sungguh untuk mengubah untuk kelihatan muda daripada umurnya yang kian tua. Oleh itu, ia telah membuktikan bahawa bukanlah manusia yang mengubah keadaan dirinya dalam semua keadaan tersebut. Bahkan terdapat pengubah yang mengubah daripada suatu keadaan kepada suatu. Memperkuatkan lagi hujah ini, jadi di sini terdapat satu analogi berkaitan dengan pembuatan kapas. Kapas tidak akan berubah dan bertukar dengan sendirinya menjadi benang yang dipintal, kemudian bertukar menjadi baju yang ditenun tanpa penenun dan tukang jahit yang melakukannya. Sekiranya seseorang ambil kapas dan menunggu kapas itu bertukar dengan sendirinya menjadi benang dan baju yang ditenun, ia adalah sangat mustahil dan tidak masuk akal. Hal ini demikian kerana tidak mungkin kapas itu akan bertukar menjadi benang dan baju ditenun dengan sendirinya tanpa penenunnya. Ya, mesti ada orang yang menenunkannya dan memintal menjadi benang. Oleh itu, ini adalah lebih utama untuk membuktikan adanya pencipta yang mencipta air mani. Jika proses perubahan air mani kepada darah beku ke tulang darah dan tulang merupakan perkara yang mengagumkan, kemudian menukarnya daripada suatu keadaan kepada satu keadaan lain. Saya akan meneruskan dengan pembentangan pandangan ulama selain Asy'ari dalam menentang hujah golongan etis dalam masalah kewujudan Allah. Menurut Ramadan Al-Buti dalam penulisannya berdasarkan surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, Allah mendefinisikan bahawa dirinya tunggal atau esa yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Allah juga mengatakan bahawa tidak ada satu makhluk pun yang setanding ataupun setara dengannya. Kewujudan Allah tidak sama dengan kewujudan alam, kerana kewujudan alam adanya permulaan dan adanya perakhiran, tetapi kewujudan Allah tiada permulaan iaitu qadim dan tiada perakhiran iaitu baqa. Okey, hujah seterusnya iaitu dengan memerhati dan meneliti segala ciptaan atau kejadian di muka bumi yang penuh dengan keajaiban, keunikan dan keindahan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Luqman ayat 25, dan sesungguhnya jika engkau Muhammad bertanyakan kepada kaum musyrikin siapakah yang menciptakan langit dan bumi, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ini adalah bukti yang seterusnya yang menunjukkan Allah itu benar-benar wujud, kerana Allah adalah pencipta kepada langit dan bumi dan seluruh kejadian di muka bumi ini. Okey, hujah seterusnya tentang kewujudan Allah yang dapat menentang pemikiran golongan etis, iaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 143 berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa meminta Allah untuk memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, tetapi Allah membalas dengan mengatakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung. Jika gunung itu tetap berada di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ini membuktikan, ini bukti seterusnya yang menunjukkan bahawa wujudnya Allah di atas perbualan Nabi Musa dengan Allah. Okey, seterusnya di dalam penulisan Syekh Ramadan Al-Buti ada meringkaskan 3 perkara dalam menjadi hujah kewujudan Allah, iaitu yang pertama, di dalam penulisan bukunya Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah, itu yang pertama, mustahil beratnya sesuatu tanpa benda yang memberatkan. Yang kedua, menjadi hujah iaitu bukti kemustahilan tasalsul, dan yang ketiga, bukti kemustahilan dan kebatilan daur ataupun pusing temuan.
Okey, sebagai kesimpulan, di dalam ajaran Islam dan juga di dalam Al-Quran sendiri, hujah tentang kewujudan Allah sememangnya kukuh. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran disebutkan setiap satu bukti tentang kewujudan Allah. Sebagai contoh, tentang kisah Nabi Musa dan juga penciptaan langit dan bumi, yang menunjukkan siapa pencipta kepada langit dan bumi dan lain-lain kejadian.